Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan mulakan kelas kita yang pertama, kelas penyata kewangan PAK 4023. Okey pelajar, kita terus mula-mula sekali kita pergi kepada format penyata pendapatan terperinci. Ya, format penyata pendapatan terperinci. Okey, penyata pendapatan terperinci. Ya. So ini adalah kelas online yang pertama. Kelas online pertama untuk awak ya. So jom kita mula belajar. Minggu lepas saya ada bagi awak soalan penyata kewangan. So inilah penyata kewangan. Penyata kewangan ni ialah ringkasan data kewangan mengenai sebuah perniagaan. Penyata kewangan disediakan sebagai pelengkap kepada kitaran perakaunan yang disediakan selepas penyediaan imbangan duga dan imbangan duga terselaras. Ya. Penyata kewangan terdiri daripada penyata pendapatan terperinci, akaun perdagangan dan untung rugi. Ya. Pendapatan terperinci tu dia ada perdagangan dan untung rugi gabungkan dalam tu. Kemudian penyata kedudukan kewangan. Ya. Penyata pendapatan terperinci ialah laporan yang membandingkan antara hasil dan belanja sebuah perniagaan bagi satu tempoh tertentu. Manakala penyata kedudukan kewangan ialah satu penyata yang menunjukkan adanya kedudukan kewangan suatu perniagaan pada satu tarikh tertentu lah. Jadi awak dah pernah buat penyata pendapatan terperinci dan awak dah pernah buat penyata kedudukan kewangan. Cuma sekarang ni saya nak betulkan format awak je. Ya, format yang awak buat. Penyata kewangan ni kita sediakan untuk pengguna dalaman dan pengguna luaran. Pengguna dalaman meliputi pemilik perniagaan, ya, orang yang dalam perniagaan dia nak tengok prestasi syarikat, kemudian pihak pengurusan dan pekerja nak tengok syarikat tu bagus ke tak. Ya, pengguna luaran terdiri pada pihak bank, pemutang atau bengkel, pembekal, kerajaan, okey, dan lembaga hasil dalam negeri pun nak tengok juga untuk kira cukai dan bakal pelabur lah. Untuk syarikat milikan tunggal dan syarikat sedang berhad, ya, dia tak perlu nak sediakan penyata kewangan dan tak perlu bagi pada semua orang, tapi bagi syarikat yang tersenarai dekat Bursa Saham Kuala Lumpur, segala penyata kewangan dia perlulah diaudit dan perlu dihantar untuk semua orang boleh tengok, ya, boleh letak dekat laman web dan data kewangan dia memang semua orang boleh tengok, ya, supaya pelabur tahu dia nak, boleh tak dia nak beli saham syarikat ni. Seterusnya, tujuan penyediaan penyata kewangan. Ada 5 tujuan, ya, boleh tambah lagi lah kalau awak fikir dia logik, ya. Mengetahui keuntungan atau kerugian, mengetahui kedudukan sebenar kewangan perniagaan tu, ya, untung atau rugi, ada aset ke tak, ya, aset dia banyak ke sikit, liability dia banyak ke, hutang dia banyak ke, semua kita boleh tahu daripada penyata kewangan. Kemudian untuk membuat perancangan masa depan, ya, nak buka perniagaan baru ke, nak macam-macam lagi lah. Ya, untuk pinjaman daripada sisi kewangan, kalau kita pergi kat bank nak tengok penyata kewangan kita sebelum dia luluskan pinjaman, sebelum dia bagi awak pinjam duit, dia tengok mampu ke tak kita bayar pinjaman tu melalui penyata pendapatan. Kemudian tujuan yang kelima adalah untuk tujuan pencukaian. Okay. Daripada penyata pendapatan awak tu dan kunci kira awak tu, kita akan gunakan maklumat yang ada, yang awak dah rekod tu, kita akan gunakan untuk kira cukai. Ya. Okay. Panjang lagi lah. Nanti masa kat kelas cukai nanti kita belajar. Sekarang kita pergi pada main topik kita hari ni, iaitu penyata pendapatan terperinci. Dan tujuan utama kita sediakan penyata pendapatan terperinci ni adalah untuk melaporkan untung atau rugi sebuah perniagaan bagi suatu tempoh tertentu. Ya, tujuan perniagaan bahagian akaun perdagangan, ini tujuan perniagaan dia, akaun perdagangan adalah untuk menentukan sama ada sebuah perniagaan tu untung atau rugi kasar. Kemudian bila kita tolak belanja, ya, bahagian untung rugi, kita akan dapat untung atau rugi bersih. Dekat pendapatan ni dua je, untung kasar dengan untung bersih kita nak tengok. Ya. Secara ringkasnya, tujuan penyediaan penyata pendapatan ni adalah untuk menentukan jumlah hasil, jumlah belanja dan jumlah untung atau rugi bersih suatu perniagaan. Okay.
Ya. Kemudian kita tengok komponen dia, item-item. Sebelum tu, nyata pendapatan perinci ni juga dulu kita kenal pasti juga dikenali sebagai nyata pendapatan komprehensif, nyata pendapatan, nama lain juga penyata untung rugi, ya. Boleh jadi lain, nama lain dia orang panggil penyata, bukan penyata lah, akaun perdagangan dan untung rugi. Ya. Jadi awak tengok penyata pendapatan ni, penyata pendapatan, akaun perdagangan untung rugi. Dia pecah pada dua, akaun perdagangan untung rugi. Kalau akaun perdagangan dia ada jualan, kos jualan. Akaun perdagangan kita akan dapat untung kasar. Ni kat bahagian sini kita dapat untung kasar. Dekat bahagian sini akaun untung rugi, hasil atau pendapatan lain. Kemudian perbelanjaan, operasi, kita akan dapat untung bersih. Yang dia bersambung lah. Mula-mula atas tu akaun perdagangan, yang bawah tu akaun untung rugi. Okay. So sambung lagi. Perdagangan kita akan dapatkan pendapatan atau jualan. Kemudian kita akan ada kos jualan. Dan dekat pendapatan kita ada jualan kredit dengan jualan tunai. Itu contoh akaun dia. Kemudian akaun kontra dia adalah akaun pulangan jualan. Lepas tu kos jualan, ya, ada kos ataupun nama dia kos barang dijual. Ni salah satu lah, boleh guna. Sama je dua-dua ni, kos jualan ataupun kos barang dijual. Dia akan start dengan stok awal. Kemudian belian pula ada kontra dia, pulangan belian. Ya, lepas tu tambah dengan angkutan masuk, duty import, ya. Lepas tu ada stok akhir. Nanti kita akan tengok lagi. Ya, ni baru saya perincikan satu-satu item. Lepas tu akaun untung rugi, dia ada lain-lain pendapatan. Okey, lupa. Pendapatan jualan ni GL 500. Kemudian kos jualan GL 600. Lain-lain pendapatan ni GL 700 700. So diskaun diterima, komisen diterima, faedah diterima, hibah, dividen diterima, sewa diterima, hasil royalty masuk bawah lain-lain pendapatan. Lain-lain pendapatan ni adalah item yang bukan pendapatan yang dapat secara langsung daripada perniagaan. Ya. Dia yang secara langsung bila kita jual perabot, kita dapat perabot, itu hasil kita lah, jualan kita. Ini tak langsung, ya. Dia bukannya direct daripada kita punya pendapatan perniagaan, operasi biasa perniagaan kita. Yang bawah ni, ya, bawah ni perbelanjaan, belanja operasi, belanja kewangan, belanja, dia boleh kita kategorikan lah, tapi untuk awak kita senaraikan terus semua. Faedah sewa beli, faedah atas pinjaman, gaji, KWSP, perkeso, semualah, dan dia banyak lagi. Ya. Okey, ini format dia. Format ringkas dulu, ya. Ini adalah format ringkas. Awak tengok, mula-mula sekali item jualan, jualan bersih. Jualan, tolak pulangan, jualan. GL 500. Kalau jualan 500, pulangan jualan 500, 1. Ya. Lepas tu kos jualan, GL 600, ya. Ni stok awal, mesti letak dekat kolom yang kedua. Tengok cara saya buat, kolom yang kedua. Kemudian belian, dekat kolom yang pertama, tolak dengan pulangan belian kalau ada. Ya. Kalau tak ada, tak perlulah letak. Kemudian dapat belian bersih, tambah angkutan masuk, tambah juga dengan duty belian, awak akan dapat ni, 59,800. Ya. Dua-dua item ni, angkutan masuk dengan duty belian ni adalah belanja belian. Ni belanja belian. Okey, kemudian kita akan tolak dengan stok akhir. Nilai ni kita akan dapat ke sini, kita bawa ke kolom yang ketiga. Ya, dia adalah jumlah kos jualan, ya. Dia jumlah kos jualan. Kemudian awak ambil 101,000 ni, tolak dengan 50,800, awak akan dapat 50,200. Ini adalah untung kasar. Mesti tulislah. Nombor tanpa perkataan ni tak ada maksud lah apa-apa, tak ada markah. Ini lain-lain pendapatan ataupun awak nak buat pendapatan lain pun tak ada masalah. GL 700, so 701, 702 lah. Ni kemudian tambahkan dengan 50,200, dapat 52,754, 40 sen. Lepas tu tolak dengan gaji. Gaji ni awak senarai semua, tolak, ya. Lepas tu bila dah tolak, bila tolak, awak akan dapat ni. Ya. Ni, item ni. Untung bersih. Okay. Atas dia mesti tulis nama perniagaan. Ni mesti ada nama perniagaan ni. Lepas tu
mesti ada penyata penempatan terperinci bagi tempoh. Bagi tempoh buat tulis lah 1/1/2017 hingga ikut soalan. Ya, kalau dia tempoh sebulan, sebulan lah. Kalau setahun, setahun ikut soalan. Okay. Ini detail lagi ya. Sama je, cuma saya senaraikan guna folio. Ni GL ni 51, tapi kat sini tak ada pulangan jualan lah. Kalau ada, dia akan jadi 502. Ya. Kemudian yang ini adalah stok awal, lepas tu belian pun tak ada, pulangan belian tak ada pulangan belian. Kalau ada pulangan belian, awak letaklah kat sini, bawah. Tapi kolom dia mesti kolom pertama. Tolak dekat kolom yang pertama. Kalau tak ada tolak, boleh tulis terus dekat kolom yang kedua. Ya, kolom yang kedua. Okay. Ni, setiap satu, ya, awak tengok. Okay. So untuk pengetahuan awak, item-item dalam penyata pendapatan terperinci adalah berbeza antara satu perniagaan dengan perniagaan lain. Ini kerana hasil dan belanja bagi setiap perniagaan tu berbeza. Contohnya kalau dia buat pelabut, belanja dia, hasil dia adalah beli pelabut lah. Hasil dia adalah terjual pelabut, belian dia adalah beli barang-barang untuk buat pelabut tu. Kalau kek, kedai kek hasil dia jual kek lah. Ya? Dia punya belian adalah kos untuk buat kek tu. Tapi kalau doktor dia tak jual apa-apa. Ya? Accountant dia tak jual apa-apa, peguam tak jual apa-apa. Dia bagi perkhidmatan. So hasil dia adalah hasil perkhidmatan dia, consultation dia. Dia punya fee yuran untuk buat account macam tu, itu adalah hasil. Setiap account adalah berbeza dan unik mengikut perniagaan. Ya? Nama spesifik bagi akaun hasil dan belanja adalah bergantung kepada perniagaan tu. Ya? Jadi kita akan tengok dalam perniagaan tu apa yang dia biasa buat. Tapi dalam sepanjang saya mengajar ni dia akan sama je lah. Ya? Contohnya ada perniagaan yang gabungkan air, elektrik, telefon dan internet di bawah satu belanja. Nama dia utility ataupun nama dia kadar bayaran. Boleh, tak ada masalah. Ya? Sekarang ni awak tak nampak lagi dia punya jenis-jenis belanja. Nanti bila kita dah buat banyak kali, ya, penyata pendapatan terperinci dengan kunci kira ni awak akan nampak ada macam-macam jenis belanja. Ya. Tujuan kita kategorikan belanja ni, kita masukkan bawah satu akaun untuk mudahkan kita buat ledger. Ya. Dan selain itu, belanja yang kecil dan jarang-jarang berlaku ada kalanya dia masuk dekat belanja am ataupun belanja pejabat. Kita boleh masukkan belanja kecil ni supaya kita tak payah buka akaun banyak-banyak. Bila dia dah buka akaun dia dah ada dekat imbangan duga, item dalam imbangan duga tu kita akan guna buat untuk nyata pendapatan dan kunci kira-kira. Ya. Okay, so kita pergi ke latihan pertama. Latihan pertama ni, ya, awak sediakan penyata pendapatan terperinci dan kunci kira-kira daripada imbangan duga yang saya dah tunjuk ni. Bila awak dah siap, saya nak awak WhatsApp individu kepada saya, ya, secara individu pada saya. Kemudian saya akan semak format dia. Pastikan folio tu betul, ya. Okay, saya bagi masa awak buat, sekejap lagi kita bincang. Ya. Okey. Okey pelajar, buat kerja awak, hantar pada saya, ya, secepat mungkin supaya saya boleh semak. Saya nak semak individu punya kerja. Saya tak nak, saya akan tick kat dalam buku saya siapa hantar, siapa tak hantar. Okay. Siapa yang tak hantar, saya buat andaian dia tak hadir kelas satu ni. Ya. Bila awak dah hantar, semua dah hantar, baru saya akan bincang format tu, betul ke tak. Okay, hantar pada saya dalam grup, ya, supaya senang saya nak akses. Kalau awak buat dekat dalam Excel, okay, hantarlah Excel awak tu bagi saya semak, tapi pastikan ada nama lah, tulis nama dekat atas. Kalau awak tak buat guna komputer, awak buat guna kertas, pastikan awak tangkap gambar dan hantar. Semua tugasan perlu dihantar dalam grup supaya tak payah kita cari-cari, ya, nama awak, senang. Okey, kehadiran kelas 1 bergantung kepada kerja yang awak hantar. Awak hantar kerja, maksudnya
kelas 1, kelas pertama awak hadir. Okey? Saya bagi tempoh seminggu, awak buat kerja saya, ya, dan awak hantar. Sekian, terima kasih. Saya tunggu jawapan awak.